Jalal Farhan hafizahullah taala wa ra'ah untuk memberikan peringatan tazkirah kepada kita. Falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadil Mustafa al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa anna ma'ahum wa fihim birahmatin minka ya arhamar rahimin. Jazallahu sayyidina al-habib al-sayyid Fikri al-Haddad ala kalimatihi al-muqtadabah والتي تكلم فيها عن مقامات المحبة وتأثيرها العجيب في قلوب المحبين والسالكين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka Syekh mengatakan jazakumullah khair kepada Al-Habib Fikri Al-Haddad yang mana menceritakan tentang kepentingan mahabbah, cinta, dan juga kesan-kesannya, tanda-tandanya kepada orang-orang yang muhibbin, para pecinta, dan juga orang yang sadikin yang sedang menuju jalan Allah Ta'ala ini. وإذا كان لنا من حديث في هذه اللحظات المباركة فإننا سنتكلم عن خصوصيات ما أعطى الله عز وجل ومنح بعض عباده الكمل فصاروا مذكورين عنده في العل عنده وفي قلوب خلقه أجمعين إلى يوم الدين. Maka dalam waktu yang singkat ini sukalah aku nak ceritakan sedikit kelebihan, keistimewaan tentang mereka-mereka yang disebutkan namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan nama mereka sebut mekar disebut-sebut sehinggalah hari kiamat. الإنسانية جمعة خلقها الله عز وجل على هيئة واحدة، بمعنى خلقهم معهم يدين، معهم شفتين، معهم عينين، رأس، قدمين، يأكلون ويشربون ويتناكحون وينامون. هكذا خلقهم الله عز وجل، لا فرق بين ولي ولا نبي ولا إنسان كافر أو عاصي، فكلهم على حد سواء بهذه الخلقة. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini dalam satu bentuk keadaan, iaitu kita ni ada satu kepala, hidung, dua mata, satu mulut, dua tangan, dua kaki, dan kita juga makan, kita minum, kita juga bernikah kahwin, kita dapat beranak pinak. Sama ada wali, bukan wali, sama ada Islam, bukan Islam, kafir, semuanya Allah Ta'ala ciptakan keadaan yang sama. ولطالما أن الناس متفاوتون في المراتب عند الله عز وجل، ومنهم الأنبياء حيث يشاركون الناس في المأكل والمشرب والمنكح، فما هي المميزات التي ميزها الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى صار له السلطان على المكان والزمان إلى قيام الساعة. Kalaulah manusia ini ada peringkat-peringkat dalam ranking kehidupan mereka ini, seperti mana para nabi-nabi ranking mereka tersebut lebih tinggi daripada manusia biasa yang lain. Pun begitu, mereka juga tetap makan, minum, pergi ke pasar, bernikah kahwin sama seperti manusia biasa. Maka bagaimana pula kita nak tengok bagaimana seorang pemilik, orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW, dalam menjalani kehidupan manusia, dan beliau baginda diangkat sebagai orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. بعض الناس يرون إلى الهيئة التي خلق بها نبينا محمد، وعلى أن أمه حملت به 9 أشهر وولدت به مثل النساء وأكل وشرب ونام، إذن هو بشر مثلنا، ونظروا إليه نظرة استنقاص ونظرة استحقار واستهزاء، وإن كانوا ينتمون إلى النبي إسلاما وإيمانا. Di sana ada manusia yang mana memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti mana manusia biasa. Ada keadaan rupa paras, semua tangan kaki macam kita, makan minum berkahwin, maka memandang dengan pandangan intiqas, meremeh-temehkan, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkara ini, sedangkan mereka itu Islam, mereka itu mengaku beriman, tetapi pandang Nabi bukan dengan pandangan yang sangat mentazimkan. صحيح النبي له عينين ليس كعينينا نحن، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم له يدين ليس كيدينا نحن، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم له قلب ليس كقلبي وقلبك، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولكن ليس كنومي ونومك، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب لكن ليس كما أنا وأنت،
النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر مثلي ومثلك ولكن ليس كالبشر بما ميزه الله عز وجل من صفات كاملة جعله الله عز وجل يرتقي في هذا الكمال وساد الزمان والمكان إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. Sahih, sungguh Nabi SAW ini memiliki mata, tetapi mata Nabi tidak sama dengan mata kita. Sungguh Nabi SAW memiliki tangan seperti mana tangan kita, tetapi tidaklah serupa dengan tangan kita. Sungguh Nabi SAW ini memiliki tubuh badan yang mana nampak macam sama macam kita, tetapi Nabi itu diciptakan yang luar biasa. Karena itulah keistimewaan, kelebihan yang ada kepada baginda Nabi SAW. Dengan sifat baginda yang begitu sempurna, maka menyebabkan baginda ini memiliki kesempurnaan, bahkan diangkat darjat baginda Nabi SAW, bahkan melebihi seluruh makhluk. Setiap dan juga melepasi kelebihan tersebut, melepasi seluruh masa dan juga peringkat manusia. Kerana apa? Ketinggian kesempurnaan Nabi kita Muhammad SAW. يعني لو جئت أتكلم معكم على أن عينه تختلف عن عيننا وسنكتفي بالحديث عن بصره يختلف عن بصرنا. سنذكر نماذج من سيرته التي تدل على التميز الذي حصل به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أقول لك هو بشر لا كالبشر. Kalau kita hanya menceritakan sesungguhnya mata Nabi tidak sama dengan mata kita, wajah Nabi, keadaan Nabi tidak sama dengan wajah kita ini, maka itu akan menjadikan satu tajuk sirah perjalanan yang sangat hebat. Tetapi di sini kita nak ceritakan bahawasanya Nabi ini laisa kal bashar, bukan hanya seperti mana manusia biasa, tetapi manusia yang sangat luar biasa. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يبين لنا عظمة ما تميز به زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها كم وأراها كما أرى كفي هذا كفك، يعني في هنا ممكن شخطة قلم، تقول هنا شخطة قلم، ممكن هنا موجود أي شيء، ممكن ساتو يعني 20 سنت رينجيت هنا موجود، سترى شيء. هذه كفك أنت الآن، أنا وأنت كلنا نشترك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى كفه، هو يقول زويت لي الدنيا كلها أمام عيني أراها، كل شيء أرى فيها كما يرى أحدكم إلى يده. إذن هل عينه مثل عينك؟ لا، هو بشر لا كالبشر صلى الله عليه وسلم. Contoh kita ambil satu istimewanya tubuh Nabi kita SAW pada sudut pandangan mata, sudut mata sahaja. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahawasanya aku diperlihatkan daripada timur dan juga barat. Segala isi bumi ini berada di dalam telapak tanganku. Maka aku dapat melihat segala bendanya yang ada di dalam bumi ini, Allah Ta'ala perlihatkan semuanya dalam telapak tanganku ni. Maka kalau kita lihat, kita bandingkan hanya mata kita dengan mata Nabi SAW, adakah sama mata kita dengan mata Nabi? Daripada sudut mata sahaja sudah pasti mata kita tidak akan sama dengan mata Nabi SAW. هو يصلي مثل ما أنا وأنت نصلي، لكن ليس كصلاتنا. هو يرى ما وراء الغيب. كان ذات مرة يصلي بصحابته إماما، في وسط الصلاة مد النبي يده هكذا إلى الأعلى. الصحابة كانوا يشاهدون حركاته وسكناته، صلوا كما يصلي. فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قالوا له يا رسول الله لقد رأينا أنت تمد يدك إلى الأعلى كأنك تريد أن تتناول شيئا. فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة. أنا وأنت في صلاة والنبي موجود في الصلاة، لكن عينه وبصره ليس كبصرك، هو بشر لا كالبشر. رأيت الجنة وفيها عنقود من العنب فتناولته بيدي، مسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وأراد أن من عالم الغيب لا عالم الحضور أن يأخذ عنقود عنب ويعطي لصحابته. قال فأحببت أن يبقى إلى يوم لقائه، إلى يوم لقاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذت منه عنقودا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. Allah. Kita lihat lagi bagaimana mata Nabi kita SAW ini luar biasa daripada mata manusia biasa. Nabi SAW salat seperti mana kita salat, tapi salat Nabi sangat luar biasa. Ketika mana baginda Nabi SAW mengimamkan salat baginda bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain,
Tengah-tengah solat Nabi SAW seakan-akan pegang begitu. Maka setelah mana solat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi ketika solat kami tengok tangan kamu seakan-akan memegangkan sesuatu. Apakah itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ketika mana aku sedang solat, maka diperlihatkan kepada aku satu dahan pokok anggur yang turun daripada syurga. Maka aku, ketika mana aku nak tarik pokok tersebut, jika sekiranya aku tarik pokok tersebut, dan pasti aku dapat makan selagi mana dunia ini masih lagi ada. Dan aku nak tarik pokok tersebut, buah tersebut nak bagi kepada sahabat-sahabat. Bila mana aku tarik saja, selagi mana umur dunia ini masih lagi ada, selagi itulah pokok anggur, buah anggur tersebut akan kekal berada di dunia ini. Tapi aku biarkan untuk kekal, untuk kita semua bertemu Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi mata Nabi bukan mata biasa. Nabi bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. وبعدين بالأخير تقول لي هو بشر مثلنا أنت مجنون أو أنت عاقل. هو بشر لا كالبشر يرى ما لا تراه أنت، بس ما في عنده عين رابع ولا خامس ولا سادس ولا ثالث، هو مثلك صح، لكن ما وهبه الله عز وجل لأعضائه تدل على علو مكانته وأنه بشر لا كالبشر صلى الله عليه وسلم. Hari ini pula ada manusia yang mengatakan tidak perlu lebih-lebih dalam puji Nabi, kerana Nabi itu, Nabi Rasulullah itu sama macam kita. Adakah engkau itu seorang yang gila, kata Syekh? Engkau nak menyamakan mata engkau, sifat engkau dengan sifat Nabi SAW yang tinggi, yang sempurna tersebut? Tidak sama sekali. Nabi sesungguhnya, baginda Nabi SAW merupakan manusia yang sangat luar biasa, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ومرة نفس السياق القصة الأولى كان في الصلاة فرجع القهقرة، رجع وراء، والصحابة يرونه وراءه يصلون، فقالوا يا رسول الله بعد الصلاة رأيناك ترجع القهقرة، ترجع وراء، لماذا؟ قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم رأيت النار، رأيت النار ورأيت الكفار فيها يعذبون. الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع وراء من شدة ما رأى. إذن هو له عين وبصر مثل بصري وبصرك، لكن بصره غير بصرنا، هو بشر لا كالبشر صلى الله عليه وسلم. Kemudian kita lihat lagi bagaimana keadaan Nabi kita SAW yang mata Nabi luar biasa. Ketika mana Nabi SAW sedang solat, ketika tersebut Nabi bergerak langkah ke belakang. Sahabat sedang solat bersama dengan Nabi SAW. Maka setelah mana solat, ya Rasulullah, tadi masa solat kami perasan pergerakan kamu wahai Rasulullah, engkau bergerak ke belakang. Kenapa wahai Rasulullah? Karena kata baginda Nabi SAW, ketika mana aku solat tadi, diperlihatkan kepada aku keadaan di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan keadaan azab yang sangat memerikkan, dan juga keadaan orang-orang kafir yang di dalam api neraka. Oleh kerana begitu dahsyatnya keadaan tersebut, maka aku ingin mengelakkan diri daripada terkena dahsyatnya api neraka tersebut. Maka keadaan Nabi, mata Nabi bukan mata biasa, tapi mata yang luar biasa. Nabi bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. وكان صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم. Begitu juga luar biasanya mata Nabi SAW ini, Nabi dapat melihat daripada belakang seperti mana Nabi dapat melihat jelas di hadapan baginda. وكان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة ويصافحهم ويسلم عليهم ونحن لا نرى ذلك صلى الله عليه وسلم. Dan begitu juga mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat melihat para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi dapat memberi salam dan juga dapat bersalam-salaman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya mata kita tidak sama dengan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. كشف له الملكوت الأعلى فرأى السماوات السبع بما فيها وهو بجوارنا، وقال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، معناته في صوت، يعني أنت لو تضع يدك على الماسة هذه تصدر بالأخير صوت من شدة الضغط. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عالم الملكوت كله مزدحم، وما يعلم جنود ربك إلا هو هم الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هول ما رأى أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها من موضع قدم ولا شبر إلا وفيها ملك راكع أو ساجد. يعني من خلال لحظات رأى السماوات السبع بما فيها كلها، ما رأى فقط رؤيا كذا عابرة، ما فيها، ثم وصف دقيق، ما فيها موضع قدم ولا شبر
إلا وفيها ملك ساجد أو راكع صلى الله عليه وسلم. Kemudian Nabi kita SAW mata baginda sangat luar biasa sehingga satu hari Nabi disingkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala yang ada dalam 7 petala isi bumi. Yang mana diperlihat 7 petala isi langit diperlihatkan kepada Nabi SAW itu alam-alam malakut. Yang mana bukan hanya lihat semata-mata tetapi diperlihatkan secara detail. Kata Nabi SAW, tidaklah aku melihat pada alam malakut tersebut melainkan di sana pasti akan adanya selepas sejengkal ataupun setapak kaki, pasti di sana akan ada para malaikat sama ada sedang rukuk ataupun sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما سيحصل غدا. عدو ما أتى غدا والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما سيحصل. Maka begitu juga baginda Nabi SAW dapat melihat apa yang akan berlaku pada masa akan datang. يعني الرؤية لما أتكلم رؤية بالعين ليست رؤية توقع ولا رؤية ظنية، رؤية عين، رؤية بصرية، وهذا هو بشر لا كالبشر صلى الله عليه وسلم. Ini bila mana kita cerita berkenaan dengan Nabi SAW melihat dengan real, bukan melihat dengan berangan-angan, dengan sangkaan, tidak semata-mata, tetapi dengan real sungguh Nabi SAW melihat. في غزوة بدر أختم حديثي بقية قليل من الوقت. في غزوة بدر قبل أن يجتمع المشركون والمسلمون كان عدد المسلمين 300 وقليل وهو ذاك أكثر من 1000. بالاختصار النبي صلى الله عليه وسلم جلس طوال ليله داعيا متبتلا سائل الله عز وجل النصرة والنجدة. بعد ذلك الصحابة يرأفون لحال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر فإن هذا المكان موضع مقتل أبي جهل وهذا المكان موضع مقتل أمية بن خلف وهذا المكان موضع مقتل عتبة بن ربيعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بما سيحصل غدا ويحدد لهم المكان بما رآه بعينه لا بما توقعه ظنا أو تخمينا صلى الله عليه وسلم. Kemudian satu kisah lagi berkenaan ketika mana peperangan Badar. Sebelum peperangan Badar, pada malam tersebut yang mana jumlah kaum muslimin 313, jumlah orang kufar seramai hampir 1000 orang ataupun lebih. Ketika mana malam tersebut baginda Nabi SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh. Kemudian Nabi SAW panggil kepada Sayyidina Abu Bakar, Abshir ya Abu Bakr, bergembiralah wahai Abu Bakar. Nabi SAW tunjukkan, ini tempat matinya Abu Jahal, ini tempat matinya Umayyah bin Khalaf, ini tempat matinya mana wahid sini? Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Satu-satu tempat tersebut pada hari peperangan Badar, sungguh apa yang Nabi mentionkan tempat tersebut, meninggallah tokoh-tokoh yang Nabi sebutkan tersebut. Ini mata Nabi bukan mata yang biasa. وأخيرا بعد أن انتهت المعركة بفوز المسلمين جمع صناديد كفار قريش، جمعت قتلى صناديد كفار قريش وقبروهم دفنوهم في مكان واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفنوهم يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان يرى ما لا نرى، يرى النبي ما لا نرى، وهم يجيبون النبي وهم لا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون كل كلمة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال سيدنا عمر الخطاب يا رسول الله أنت تتكلم مع من تتكلم؟ استغرب، هو بشر لك البشر مع من تتكلم يا رسول الله؟ قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم يسمعون أكثر مما تسمعون أنتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا ببصره صلى الله عليه وسلم، هو بشر لا كالبشر. Ini tajuk yang menarik insya-Allah. Kemudian setelah mana pembesar-pembesar Quraisy yang telah dimentionkan oleh Nabi SAW tersebut semuanya mati bergelimpangan dalam perang Badar, maka dikumpulkan seluruh jasad-jasad mereka ni, seluruh mayat mereka ni dalam satu lubang. Maka setelah mana dikambuskan jasad-jasad pembesar Quraisy tersebut, maka Nabi SAW tengok satu persatu apa yang berlaku dan kita tak nampak dan yang lain tak nampak apa yang Nabi SAW tengok. Maka Nabi mengatakan wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Nabi bercakap dengan mereka sehinggalah Nabi SAW menyebut, adakah kamu sudah dapat apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah kamu impikan, sedangkan kami ini dapat apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kami. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Rabb, Nabi SAW bercakap dengan mereka, wahai Rasulullah, kamu bercakap dengan mereka.
Naam. Sesungguhnya mereka mendengar lebih hebat lagi, lebih teliti lagi daripada kamu mendengar sekarang. Cuma mereka tidak menjawab apa yang aku tanya kerana keadaan mereka tersebut sangat-sangat menakutkan. Maka Nabi SAW melihat sesuatu yang luar biasa sedangkan kita tidak mampu untuk melihatnya. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة النبي على الدوام وأن يرزقنا شفاعته في الدنيا وفي الآخرة وأن يكرمنا بما أكرم عباده الصالحين الكمل وأن يصلح أحوالنا الدنيا وأخرى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله خير الجزاء kepada Fadhil Syekh Dr. Jalal Farhan Hafizahullah Ta'ala ala kalimatihi wa irsyadihi al-qaimah qabla dhalika.